Salam sejahtera. Hari ini kita akan mengkaji tindakan haba ke atas garam. Okay, so tindakan haba maksudnya, kita lihat ya, bagaimana kita tahu ya, soalannya adalah berkaitan dengan tindakan haba. Okay, kalau soalan itu berkaitan dengan tindakan haba, dia mesti ada perkataan dipanaskan. So, ini adalah kata kunci ya, dipanaskan. So, dipanaskan dengan kuat. So, kalau dia lukis dalam gambar aja, dia akan guna anak panah macam ni. Kemudian dia ada tulis perkataan dipanaskan. Okay. So, ini maksudnya dipanaskan dengan kuat. So, semasa kita buat eksperimen, ya, maksudnya apabila kita panaskan sesuatu garam dengan kuat, kita akan lihat dua benda, ya, dua keadaan. Pertama, kita lihat paki yang ada. Paki maksudnya selepas tindak balas kimia. Selepas kamu sudah panaskannya dengan kuat, apa yang tertinggal dalam tabung uji itu. Okay. Kemudian pada masa yang sama, kita akan melihat gas yang terbebas. So, kita ada cara yang tertentulah untuk mengesahkan gas yang hadir. So, untuk tindakan haba ini, kita fokus kepada dua saja, iaitu satu ialah garam karbonat. So, karbonat kamu mesti faham ya, formula. Sampai sekarang ya, kamu mesti faham karbonat mesti ada ion ini. CO3, 2 negatif karbonat. So, kalau karbonat memang kamu sudah faham lah, ada C ini, dia akan menghasilkan CO2. CO2. Karbonat mesti menghasilkan CO2. Kemudian lagi satu, kita akan panaskan garam nitrat dengan kuat. Okey, kita hafalkan formula ion untuk ion nitrat. So, ion negatif ini dia akan bergabung dengan macam-macam jenis ion positif. Ion positif, cation ion. So, sama juga kita lihat ion ini, dia ada unsur nitrogen. So, gas yang terbebas adalah gas nitrogen dioksida. So, biasanya kita namakannya sebagai nitrogen. Ya, nitrogen sebab ada dua di sini maksudnya D. Okay, nitrogen dioksida. So, kamu mesti ingatkan warna untuk gas ini. Sebab biasanya dalam sukatan kita, gas adalah tidak berwarna. Ya, gas adalah tidak berwarna. Kita dapati nitrogen dioksida ini sangat-sangat senang untuk kita bezakannya dengan gas yang lain. Dia adalah gas yang berwarna perang. Okay. So, lihat ya, ini sebenarnya kita memang ada buat eksperimen ini di magma lah. Kita dapati, kamu lihat ya, zinc karbonat. Actually, kamu lihat yang gambar aja ini adalah kesan haba ke atas zinc karbonat. Zinc karbonat sebenarnya dia adalah berwarna putih. So, dia berwarna putih. Apabila kita panaskannya dengan kuat, dia akan tukar menjadi warna kuning. Warna kuning di sini ya, warna kuning di sini. Okey, lepas itu kita biar dia sejuk. So cikgu ingatkan kamu semua, semasa kita nak hafal warna paki itu, kita kena hafal dia dalam dua situasi. Satu ialah semasa dia panas, lagi satu adalah semasa dia sudah sejuk. So, waktu eksperimen pun samalah. Kita akan biarkan yang sebut kuning ini, biarkan dia sejuk di atas rak tabung uji. So, dia akan tukar ke warna kuning. So, kamu kena hafal. Kamu kena hafal ya. Yang warna kuning semasa panas, tapi putih semasa sejuk ini adalah zinc oksida. Zinc oksida. Nanti cikgu akan tunjuk ya
bagaimana kamu hafal semua ni? Sebab bila kita study dalam bab garam ini, otak kita ya, you mesti adjust ya. Adjust supaya dia boleh hafal seberapa banyak warna bahan kimia yang boleh. Ya, so you kena ada teknik kamu lah macam mana kamu nak hafal. Okay, kalau dia adalah plumbum oksida, okay, cikgu hafal macam ni ya. Plumbum oksida, dia mula dengan huruf P, so warnanya juga mula dengan huruf P. Warna perang. Ya, perang ini semasa dia panas, apabila dia sejuk, dia tukar ke warna kuning. Okey, mengapa cikgu tunjuk 3 ni ataupun dia tunjuk 3 ini dalam your buku teks ya? Sebab dalam SPM memang 3 ini saja yang popular. 3 ini yang popular. Sebab oksida logam yang lain. Oksida logam yang lain ya, contohnya aluminium oksida, natrium oksida, magnesium oksida yang lain, semuanya adalah serbuk yang berwarna putih. So, biasanya dia tak akan keluar lah. Okay, soalan macam tu. So, yang ada perubahan warna ini yang popular. Kemudian, bila kamu masuk ke tingkatan 5, kita akan study lagi. Ya, lagi 2 bahan kimia yang ada warna punya ialah ferrum 2 oksida. Okay, ferrum 2 ni maksudnya dia ada ion Fe2 positif inilah. Dia bergabung dengan ion oksida O2 minus. Okay, lagi satu ialah ferrum 3 oksida. Semasa kita study jadual perkala ya, kita memang ada ingat warna ini. Ferrum 2, ferrum 3 ni adalah apa? Logam peralihan. Ya, logam peralihan dia memberikan warna tertentu. Okey, ferrum 3 ni maksudnya dia ada ion ferrum 3 ni. Okey, ini untuk tingkatan 5 lah, sangat-sangat popular. Okey, ferrum 2, 2 ini warnanya adalah hijau. Okey, hijau ini biasanya adalah hijau muda. Panas, sejuk sama saja hijau. Kemudian ferrum 3 ni kita ada study ya. Ferrum 3 dia mesti berwarna perang ya. Sepatiannya adalah berwarna perang. Okey. Tapi cikgu kata dalam bab 8 ini, bab 6 ini, ya, ini 3 yang mesti hafal. Ya, mesti hafal warna dia. So, dapati ini adalah warna untuk kuprum 2 oksida. Dia akan tukar menjadi hitam. Okay, so ini dia ya, yang anion, cation ini nanti kita akan study. Ini kita akan study in detail ya, sebab banyak warna kamu kena hafalkan. Okay, waktu itu kita akan senaraikan ion-ion ini, cation ini, anion itu, di mana kamu perlu hafalkan semua warna dia. So, tapi for this moment untuk bab 6 ini, yang awal-awal ini, okay, kita hanya study warna paki itu untuk tadi cikgu bagi ialah COO, ya, kuprum 2 oksida, PPO, ya, lagi satu zinc oksida. Okay, 3 ini. Okay, kalau kes ini yang kita nak mengenal pasti ini, kita akan mengenal pasti, kita ada cara untuk mengenal pasti karbon dioksida, ya. Sebab kita panaskan garam karbonat, dia menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian kita kena hafal ya ujian gas untuk nitrogen dioksida NO2 yang datang daripada ion nitrat, garam nitrat itu. At the same time dia membebaskan oksigen. So 3 ini. 3 warna pagi, 3 jenis gas. So, yang lain itu kita akan dari masa ke semasa kita akan tambah lagi lah penghafalannya. So, untuk bab 6 ini, saya selalu silap saya sebut bab 8. Sebab kalau sukatan lama, garam memang dia asing dalam satu bab. Sebab garam ini memang banyak sangat. Yang lain itu seperti buku rujukan atau buku teks yang ujian cation, ujian anion semua itu kan.
kita akan study sebelum kamu ambil ujian amali. Ujian amali ya, itu lama lagi lah. Okey, kita lihat. Ini ialah setup ya. Radas untuk kita memanaskan garam karbonat. Okey, karbonat sangat senang. Maksudnya dia mesti ada CO3. So, CO3 ini dia boleh gabung dengan macam-macam ion positif. Okey, so setup dia macam ni. Sebab dia membebaskan gas karbon dioksida kan. So, karbon dioksida ini, kamu lihat ya, karbon dioksida ini, kita mesti ada satu tabung uji yang berisi air kapur. Air kapur ini adalah ujian pengesahan untuk gas karbon dioksida. So, ingatlah setup macam ni. And then, di sini, nampak tak? Dia mesti ada anak panah. Panaskan. Maksudnya kita sedang memanaskan garam karbonat ini dengan kuat. So, dalam lukisan kita mesti ada lukisan ini. Ini maksudnya sama ada is pemegang tabung uji ataupun kamu lekat dia di kaki retak. Ya. Okay. Ingatlah kita kena hafal ya. Apabila kita memanaskan logam karbonat, dia akan terurai. Okey, lihat ya. Kita guna perkataan terurai. Jika hasil itu adalah gas. Kalau saya larutkan bahan itu dalam air, kita guna perkataan tercerai. Itu bezanya. Ataupun terion. Itu ialah dalam air ataupun dalam larutan aqueous. If dalam keadaan yang kering, dan hasilnya adalah gas, kita guna perkataan terurai. Ya, perkataan macam ni you perlu adalah, nah see, dia terurai. Okay, so semua akan terurai membentuk logam oksida pada masa yang sama membebaskan karbon dioksida. Kecuali natrium karbonat dan kalium karbonat. So, dua ini dia tidak terurai. Okey, tidak terurai ini maksudnya you panaskannya berapa lama pun air kapur ini tidak akan menjadi keruh. Okey, tidak terurai. Okey. Ingat inilah. So now kita practice So kalau nak practice pun senang saja sebab memang kita sudah pandai ya. Cikgu kata sampai setakat ini sudah nak habislah tingkatan 4. Ion kita mesti mahir. So, kita ada magnesium karbonat. Mengapa cikgu dapat formula macam ni? Sebab ion karbonat ini FCO3 2-. 2- ini dia bergabung dengan ion magnesium. Okay. Dia bergabung dengan ion zinc. Okay. Bergabung dengan ion plumbum 2. Ini dipanggil plumbum 2. Bergabung dengan ion cuprum 2. Cikgu anggap ya semua boleh tulis ion ini dengan baik. I mean without mistake. So hasil dia kita memang faham lah is logam oksida. Logam oksida maksudnya O2-. O2-. Gabung dengan ion magnesium, 2 positif seimbang dengan 2 negatif. So, kita gabung saja, saya dapat MgO. MgO. Okey, zinc sama, 2 positif, saya dapat ZnO. Okey. Plumbum 2 karbonat, PbO. Okey. Cuprum 2 karbonat, kita dapat CO. Okey. Lagi satu produk semuanya adalah sama iaitu gas karbon dioksida. So sangat senang. So when you check this one semua sudah sudah seimbang. Ini pentinglah sebab nanti dia mesti keluarlah soalan berkaitan dengan calculation. Dia sudah dalam keadaan yang seimbang. Okey, kita teruskan ya. Ini dia. Kalau you ada di makma, dalam makma memang cikgu bagi semua student cuba panaskan zinc karbonat, plumbum 2 karbonat and cuprum 2 karbonat. So saya letaklah cuprum 2 karbonat di sini sebab dia sangat-sangat special.
dia berwarna. Yang lain ni semua adalah serbuk yang berwarna putih. Cikgu sudah pesan ya, untuk tajuk ini semua kena hafal is the color. Kita kena ingat color dia. So kamu kena ingat. Nah, cikgu tulis di sini ya, depannya lah garam karbonat. Semua garam karbonat adalah pepeja putih ataupun serbuk putih. Kecuali kuprum 2 karbonat. Dia adalah serbuk ataupun pepeja yang berwarna hijau. So nanti kita akan lihatlah. Ya, kita akan guna pengetahuan kita ini untuk jawab soalan. Okay, so kamu lihatlah. Kemudian kita beralih kepada paki ini. Bila soalan kata namakan paki. Maksudnya di sini. Logam oksida is the paki. You kena tahu lah, apa yang masih tertinggal di dalam tabung uji itu. Soalan dia macam ni, namakan paki. So, you namakan lah magnesium oksida. Dia mesti dalam oksida ya. Okay. So, saya ada ayat ini. Semua garam oksida adalah pepeja putih. Saya kecualikan ferrum 2 oksida dengan ferrum 3 ya. Sebab itu kita masuk ke tingkatan 5. Okay. Semua adalah pepeja putih. Kecuali 3 ni. 3 ni kamu mesti hafal ya. Hafal warna dia semasa panas dan semasa sejuk. Saya bagi tahu kamu, nanti kita lihat soalan dalam SPM, dia mesti ada maklumat untuk benda ini. Berkaitan dengan warna dia. Cikgu hafal macam ni, CuO dia hitam-hitam. Hitam-hitam. PbO ini dia mula dengan huruf P, so warnanya juga mula dengan P, is perang. So bila dia sejuk is kuning. So saya sentiasa hafal macam ni, dia opposite. Dia opposite. So ZNO is warna kuning, then bila dia sejuk dia adalah dalam keadaan putih. So color, cikgu tegaskan sekali lagi ya, sangat-sangat penting. Sebab nanti kita cuba soalan, semua maklumat dia bagi is the color. Is the color. Okay. Okay, now kita lihat yang kedua ialah kesan haba ke atas garam nitrat. Nitrat NO3 minus. Ini susah sikit lah sebab dia satu negatif. Okay. So, tindak balas ini, tengok ya, dia tak ada salur penghantar lah. Salur penghantar itu adalah special untuk gas karbon dioksida. So, untuk ini, dia akan menghasilkan nitrogen dioksida. So, gas ini sebenarnya dia bersifat asid. Kalau bersifat asid, maksudnya dia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. So, siapa yang tak sebut perkataan lembap ini, kamu akan dapat markah kosong. Sebab dia mesti dilempapkan. Ada kehadiran air. Baru dia menunjukkan sifat asid ataupun sifat alkali. So, this is the keyword. Tak ada perkataan lembap, ayat ini tidak akan dapat apa-apa markah. Okay, how to test oksigen? Oksigen sangat senang lah. Gas yang menolong, yang membantu pembakaran. So, dia akan menyalakan kayu uji perbara. So, kita akan dekatkan ataupun masukkan. Ya, kita perlu ada keyword lah. Masukkan kayu uji perbara pada mulut tabung uji. Ya, yang berisi gas. So, kita nampak gas yang menyalakan kayu uji perbara. Terbebas. Okay, itu dia lah. So, kertas litmus biru lembap ini khas untuk uji NO2. Oksigen kita guna kayu uji perbara. So, when you look at the gambar aja, kamu tahulah ini garam nitrat ataupun garam karbonat. Sangat senang. Garam karbonat dia mesti ada salur penghantar and then dia ada air kapur. Dan tengok sini. Ini yang penting lah. Dia ada simbol panaskan. Anak panah ni. Panaskan. So, panaskan mesti ada lukis pemegang tabung uji ini. Ini lukisan yang betul. Okay.
Okay, kita teruskan ya. Sama juga apabila kita panaskan logam nitrat dengan kuat, dia akan terurai membentuk logam oksida. Nampak tak? Tadi garam karbonat juga sama. Maksudnya you hafal satu saja, satu kali saja. Kamu boleh guna untuk dua garam. Ya, dua jenis garam. Sama ada garam karbonat ataupun garam nitrat. Ya, hafal satu kali saja. Color itu logam oksida sama. Cuma gas ini berubah. So, cikgu bagi satu gambaran yang sangat jelas. Gas ini tidak berubah. Gas ini tidak berubah. Every time you put NO2, 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 NO2. Oksigen, 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 oksigen. So, dia tak berubah. If garam karbonat, dia mesti CO2. Okay, so nitrat ini sama juga. Dia akan gabung dengan, Dia gabung dengan ion magnesium. Ini dia lah. Ionnya tak sama. Charge tak sama. Charge-nya tak sama. Kita akan ingat balik. Ini sebagai ulang kaji sedikit ya. Dengan budak yang masih blur-blur dengan sepatian ionik ini. So, kita dapati ini ialah 2, ini ialah 1. Okey, tak sama. Tak sama mesti darab silang. Okey, darab silang. Dia jadi 2 di sini. So, Mg. So, I put 1. Kemudian NO3 ini, tengok dua-dua pun huruf besar, ion kompleks, dia mesti ada gurungan. So, ini magnesium nitrat. Okay, zinc Zn2+. Okay, bila dia gabung, kita dapat zinc nitrat. Sama saja, nampak tak? Exam dia hanya keluar ini saja. Yang paling popular ialah zinc, plumbum, cuprum. Ya, okay, kita ada ion plumbum. Nah, siap kita sedang buat ulang kaji tau. Ion-ion semua ni mesti hafal. Mesti hafal. Okay, so sama. So gabunglah. Magnesium gabung dengan oksida. Oksida senanglah ion oksida. Ion oksida 2-. Charge-nya sama, gabung saja. Cikgu dapat MgO. MgO. Zinc ini, cikgu akan dapat ZnO. Plumbum 2 nitrat ini, cikgu akan dapat PbO. Okay. Kemudian untuk cuprum 2 nitrat ini saya akan dapat CuO. Cikgu tahulah ini ZnO. Warna kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Ini adalah serbuk yang berwarna hitam semasa panas ataupun sejuk. Semua ini kamu kena hafal. Kamu kena hafal. Okey. So, kita lihat yang ini, kita lihat ya. Magnesium nitrat ini, so dia terurai menjadi ini. Kita perlu seimbangkan. Seimbangkannya. So, you tengok, ini magnesium dia ni 3 darab 2, oksigen ada 6. Oksigen ada 6. So, sini 4 saja. 4 dengan 6, kalau kita nak jadikan dia sama, iaitu 12. 12. Betul tak? 6 dengan 4, kita nak cari satu angka supaya mereka ini jadi sama. Yang paling kecil, paling ringkas sekali adalah 12. 12. So, kalau nak 12, kita akan try and error. Kita akan try and error, kita letak 1, 2 di sini. Ini is how you're going to seimbangkan. Itu maksudnya seimbangkan. Try and error. So, kalau saya sudah try and error, saya dapati magnesium sini 2, sini mesti 2. Okay. Now, kita lihat nitrogen ada berapa. Nitrogen asalnya ada 2. Now, kita 2 kali gandakan dia. Dia jadi 4 dah. So, I put here 4. Try and error. Okay. So, now tinggal oksigen. 2 oksigen. So, kita ada 2 oksigen. Oksigen So, mula-mula kita ada 2. Sini 4 kali 2. So, dia tambah 8 lagi. Kemudian sini ada 2. So, okey lah 12. 12.
kiri sama dengan kanan. So, balance. Oksigen balance, nitrogen balance, magnesium juga balance. So, sama. So, you dapati yang seterusnya, semua ni, dia adalah guna nombor yang sama. Sebab semuanya charge-nya adalah sama. Of course, budak yang sangat-sangat mahir, ya sangat-sangat dia smart ya, dia memang ada ikut kelas dengan every time dia ikut, so dia tak ada masalah nak buat semua ni 224. Okay, kita teruskan. Okay, so sama juga cikgu akan minta kamu hafalkan color dia. So, semua garam nitrat adalah pepecah putih. Magnesium nitrat, zinc nitrat, plumbum nitrat, semuanya putih. Natrium nitrat, semuanya putih. Kecuali cuprum 2 nitrat. You see ya, cuprum dia sangat-sangat popular dalam SPM. Ingat pesanan cikgu. Garam cuprum sangat-sangat popular dalam SPM sebab dia ada macam-macam warna. Okay. So, tadi cuprum 2 karbonat dia warna hijau. So, yang cuprum 2 nitrat ini dia adalah warna biru. Bila dia jadi cuprum 2 oksida pula, dia jadi warna apa? Dia jadi warna hitam. Semua ini kamu kena hafal. So, samalah. Sebelah sini, you tak payah risau sebab tadi garam karbonat juga kita sudah go through satu kali. Ini repeat saja. Saya nak buat ini pun senang. Copy and paste. So, you pun copy and paste dalam otak kamu. Okay. Ini dia. Ini satu case special. Tadi, untuk garam karbonat, dia ada dua jenis garam karbonat tidak terurai, iaitu natrium karbonat and kalium karbonat. Sama juga, untuk nitrat, garam nitrat ya, dia pun ada dua. Dia lain, dia special case, dia dalam special case. So, ada dua sama juga, natrium dengan kalium. So, natrium nitrat dengan kalium nitrat. So, di sini kita perlu ingatlah, natrium ini, dia lain lah tadi plumbum, zinc, cuprum, magnesium, semuanya dua positif. Natrium dengan kalium, dia adalah ion yang bercas satu positif. So, apabila dia bergabung dengan ion nitrat, so dia satu positif gabung dengan satu negatif. So, kita dapat NaNO3. KNO3. Dia tak macam sebelum ini. So, kamu ingat ya, untuk natrium nitrat dengan kalium nitrat, apabila dipanas dengan kuat, dia membentuk logam nitrik. Dia bukan membentuk logam oksida. Logam oksida hanya yang untuk garam nitrat yang selain daripada dua ini. Selain daripada dua jenis garam nitrat ini, dia membentuk logam oksida. So, untuk natrium nitrat dengan natrium, saya silap di sini. Natrium nitrat dengan kalium nitrat di sini, ya, KNO3 ini, ya, dia akan terurai, dia membentuk logam nitrik. Ini kena hafal lah. Nitrik is NO2 minus. Nitrat NO3 minus. Okay, sama kita guna our basic. So, gabung satu positif, gabung dengan satu negatif. Saja gabung saja, saya akan dapat NaNO2. Senang. Kalau ini kalium nitrat, satu positif, satu negatif. So, KNO2. Kemudian, dia akan membebaskan oksigen. So, untuk ini, tiada nitrogen dioksida. So, kalau tiada nitrogen dioksida, kamu akan, dari segi pemerhatian, kamu akan tulis, dia akan bagi maklumat macam inilah dalam soalan kamu, terutamanya objektif. Dia kata,
Apabila garam nitrat X ini dipanaskannya dengan kuat, tiada gas berang terbebas. Kalau ada maklumat macam ni, you akan ada scoop untuk your jawapan. So, scoop dia is hanya untuk natrium nitrat dan kalium nitrat sahaja. So, ingat inilah. So, of course, apabila kita sudah tulis persamaan, satu lagi step yang sangat-sangat penting, kita mesti seimbangkannya. So, ini oksigennya 3. So, you see ya, saya nampak ini 3, ini adalah angka bulat. 2 angka bulat. So, saya akan try and error. Kita jadikannya menjadi angka genap. So, genapkan dia, I try with 1, 2 di depan. So, Na jadi 2, saya letak 2 di depan. Okay, 2. So, Na jadi 2, N jadi 2, ini N pun jadi 2. Tapi oksigen sini ada 6 kan? So, oksigen di sini 4, tambah lagi oksigen 2 di sini. So, dia jadi 6 juga. So, sudah seimbang. So, sama juga. Ini bahan dia sama, charge dia sama. So, apabila kita seimbangkan, dia juga sama. Okay. Ini dia, saya sengaja keluarkan ini untuk memudahkan kamu hafalkan color ya. Saya sudah kata, SPM sangat-sangat popular adalah soalan yang berkaitan dengan kuprum ataupun garam kuprum. So popular ya. Garam kuprum maksudnya dia bergabung dengan macam-macam ion negatif lah. Okay. So kalau kuprum, ini ialah kuprum saja. Ini ialah logam. Ya, you tengok ya. Ini ialah logam yang kita guna untuk kita guna dia untuk sebagai wire. Wire ni nampak tak? Memang you dapati dia adalah berpecah. Cu cikgu nak ingatkan. Formula untuk kuprum ialah Cu. Tak ada charge ingat ya. No charge. Cu. Dia adalah pepecah perang. For kuprum. Kemudian garam ya, when I put garam di sini, maksudnya ion kuprum ini dia akan bergabung dengan macam-macam ion negatif. So, cikgu akan kelaskannya kepada 2 jenis. Satu ialah garam kuprum yang tak terlarutkan. Kalau tak terlarutkan, biasanya kita akan guna perkataan serbuk ataupun mentakkan. Kalau dia wujud dalam larutan ya, dalam larutan ini yang dalam bentuk berpecah macam ni, biasanya kita panggil dia sebagai mentakkan. Okay, so kena hafal lah. Kalau kuprum 2 karbonat, serbuk yang berwarna hijau, color is the most important part. CuO, serbuk yang berwarna hitam. Okey, kuprum 2 hidroksida adalah garam hidroksida yang tak larut. Sebab hidroksida ada 2 saja yang larut ya. Kalium hidroksida, natrium hidroksida. So, ini adalah mentakkan biru. So, hafal ya. Kemudian, kita ada garam kuprum yang terlarutkan. Maksudnya, dia boleh larut dalam membentuk larutan aqueous. So, larutan aqueous itu adalah berwarna biru. Actually, ini kalau kita ada di sekolah, dia jadi senang ya. Kita memang sentiasa buat eksperimen yang berkaitan dengan garam kuprum. So, warna ini adalah datang daripada ion kuprum 2. So, kuprum 2 klorida, kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat ini semuanya adalah larutan yang berwarna biru. Sebab semua ni boleh larut dalam air, ya, larut membentuk larutan aqueous yang terdiri daripada ion kuprum 2 ini. Ini yang memberikan warnanya biru. Okay, ini sebagai persiapan kamu ya untuk ke SPM. Okay, now kita lihat ya
begitu lama kita ada 3 lesson untuk garam ini. So, kita cuba jawab sedikit soalan berkaitan dengan ion. Ya, basic dia ion. Okay. So, ini soalan yang cikgu kata senang. Dia memang bagi markah kepada pelajar saja. Memang dia keluar dalam SPM. Mengapa kita kata dia senang? Sebab formula ion dia bagi dah. Formula ion positif, ion negatif dia bagi. So of course, kamu perlu tahu apa nama ion ini. Ion helium, ion ferrum 2. So sangat senang ya nak namakan ion itu. Kita lihat yang depan di sini, dia mesti nama untuk cation. Di belakang pula, dia mestilah nama untuk anion. So, kita jawab soalan. Namakan, nyatakan nama. Okay, bila dia sebut nama ini, maksudnya kamu mesti tulis your jawapan dalam perkataan. Okay. Dalam larutan ferrum 2 sulfat. Ini memang dia bagi markah saja. Ya, ini langsung tak ada. Ini is apa itu ya? Level yang paling rendah sekali. Soalan macam ni. Okay, so ini, so kita pecahkan dia. Yang depan ini ialah ion ferrum 2. So, you just pecahkan. Macam ni sudah dapat markah tau. Tak ada alasan. Kimia ini susah. Okay, ion sulfat. Bagi saja. Tak payah hafal, tak payah apa-apa. Okay, kita teruskan. So, easy ya. Okay, tuliskan formula kimia bagi kalium klorida. Adakah dia bagi? Kita lihat ya. Kalium klorida. Satu positif dengan satu negatif. So, ini langsung tak ada masalah ya. Langsung tak ada masalah. So, kita akan lihat ya. Formula saya tak mau nampak kerja kasar. So, saya hanya mau jawapan ini saja. So, janganlah buatlah inilah, kalium lah, klorida. And then jadi macam ni. So, you akan dapat markah kosong. Formula, satu jawapan saja. Formula. Okay, argendum nitrat. Tadi dia ada bagi you ion. Argendum, ion nitrat. You see ya, SPM dia bagi soalan yang begitu senang sebab charge-nya sama saja. So, you gabungkan saja. Kita dapat AgNO3. So simple. Okay. So kita teruskan dengan soalan C. Apabila 50 cm3, okay, larutan kalium klorida. Memang you sudah buat di sini, kalium klorida. Okay. Dicampurkan kepada larutan argendum nitrat. Satu mentakan putih terbentuk. Ini dia. Ini memberitahu kita satu maklumat yang sangat-sangat penting. Ini adalah hasil ini adalah garam tak terlarutkan. Maksudnya kita kena balik kepada kaedah penyediaan garam tak terlarutkan. Biasanya tak ada asid kan? Kalau garam terlarutkan, biasanya dia mesti guna asid. Okay, so ini senang sajalah. Maksudnya dia akan mengalami tindak balas penguraian ganda 2. Okay, so kita gabungkan. KCl tindak balas dengan argendum nitrat. Okay, so tindak balas penguraian ganda 2 maksudnya yang kalium tadi kita ada K plus dengan Cl minus ini kan. So, mereka ini akan tukar partner. So, ini akan bergabung dengan ion ini. Okay, gabung ini. So, satu positif dengan satu negatif juga. So, kita dapati AgCl. Okay, gabungkan yang tertinggal ini. So, KNO3. Okay. Ini ialah persamaan kimia. Semua soalan SPM dia minta macam ini. Every year. Dia boleh tukar bahan kimia di sini saja. Tapi caranya sama. So, you dapat full marks. Sebab you sudah seimbangkan dia. Biasanya persamaan dia 2 markah.
Satu markah untuk semua formula ini tulis dengan betul. Lagi satu markah untuk seimbangkan. So, bentakan putih ini sebenarnya adalah argentum chlorida. Bentakan putih ini. Okay. Now kita lihat. Ini pun satu soalan yang level rendah. Saya pilih yang sebab now your KSSM soalan 1, 2, 3 terutama soalan 1, 2, 5 markah saja memang dia tanya konsep yang simple-simple. Okay, come. Jadual 2 ini menunjukkan 4 jenis logam. Mana ada 4 jenis? Saya nampak ada 3 saja. Oh, ada. Kalium karbonat, zinc nitrat, argentum chlorida. Sebenarnya 3 saja, tak apalah. Okey. Ada 3 ni. Okey. Tuliskan formula kimia bagi kalium karbonat. Ini level tinggi sikit kalau kita bandingkan dengan soalan 1. Sebab soalan 1 itu tadi dia bagi kamu formula ion. Ini tidak. So kalau tidak, kamu kena recall daripada memory kamu. Kamu kena panggil dia balik. Ya, so kita buat kalium, ya, ion kalium. Okay, itu dia. Karbonat. Ini you kena buat sendiri dah. Sebab dia tak bagi. So, kita kena semak. So, kita semak. 1 positif, 2 negatif. So, kena tarap silang lah. So, kalau tarap silang, kita dapati ini kita perlukan 2. Ini kita perlukan 1 saja. So, senang saja. So, you are going to give me your answer. K2CO3. You see, cikgu saya bagi tahu, soalan macam ni tak boleh hafal. You kena pemahaman kamu jawab sewaktu dia tanya. Sebab dia memang boleh ubah saja. Okay. Nyatakan nama garam yang tidak larut. So kita kena hafal lah. Okay, mana satu yang tidak larut? Ini saya hafal lah dalam jadual ya. Muka surat 1 nota untuk garam ini. Ini saya akan rujuk kepada ayat garam kalium. Okay. Ini saya akan rujuk kepada garam nitrat. Jadual 1 ya. Muka surat 1 ya. Ini saya akan rujuk kepada garam klorida. Okay. So sangat senang. Semua garam kalium adalah larut. So, out. Semua garam nitrat adalah larut. Out juga. So, now kita ingat balik apa yang ada dalam jadual muka surat 1 itu berkaitan dengan garam klorida. So, ayat dia macam ni. Semua garam klorida adalah larut kecuali. Dia ada kecuali di sini. Hafal ya. Argentum chlorida dan plumbum 2 chlorida. So, argentum chlorida ini adalah yang tidak larut dalam air. Tidak larut. Nama mesti tulis perkataan. Jangan bagi saya AgCl. Even though you are very good in tulis formula. Jangan bagi. Sebab nama mesti tulis dalam perkataan. So, kita akan tulis dalam perkataan argentum chlorida. Macam inilah argentum chlorida. Okay. So, kita dapati makin senang kan? Nyatakan jenis tindak balas untuk menyediakan garam TP. TP ini ialah garam yang tak larut. Okey, tak larut kita memang sudah hafal nama tindak balas itu dipanggil tindak balas penguraian ganda 2. Penguraian ganda 2. So, apakah yang diperhatikan apabila garam zinc nitrat dipanaskan dengan kuat? Okay. So, zinc nitrat tadi kita baru saja study kan. Zinc nitrat ini kalau kita panaskan dia dengan kuat, dia akan membentuk zinc oksida. Okay.
membebaskan gas nitrogen dioksida dan oksigen. Di sini kamu ada banyak pilihan. So, ada pula dia suka ini, NO2. So, kalau you nampak ini, so pemerhatian ini, maksudnya apa yang kita punya mata kasar boleh nampak. So, biasanya mesti warna. Tak ada nama bahan kimia. Tak ada warna. Tak ada nama bahan kimia. So, ini saya akan tulis. Ada budak dia memang suka tulis ini. Sebab dia mesti buat kerja kasar ini. So, dia tengok NO2. So, dia akan tulis. Okay, dia akan tulis macam inilah. Gas berang terbebas. So, dia mau tengok markah dia. Satu markah saja. So, tulis gas berang terbebas. Cukup dah. You sudah dapat markah penuh. Apa kita boleh nampak? Yang boleh nampak melalui mata kasar. Kalau cikgu lukis macam ini, maksudnya atau ya, ada budak dia bagi saya jawapan yang lain. So, dia minat ini. Zinc oksida. So, apa dia akan tulis? Zinc oksida. So, budak ini akan tulis pepecah kuning. Dia kuning kan? Semasa panas. Tetapi pepecah pepecah putih semasa sejuk terhasil. Ini dia. So, it's up to you lah. Mana satu kamu rasa you lebih yakin dengan jawapannya sebab ini dia hanya satu markah saja. So, you bagi 1 point cukup. Okay, so it's up to you. Ini cara kita nak jawab soalan SPM. So, kita perlu ada pengetahuan tentang ini. Kalau you nak jawab zinc nitrat, kalau you tak buat kerja kasar macam ini, yang cikgu tulis di sini, macam mana you boleh jawab ini? Tak boleh. So, semua soalannya dia perlu pengetahuan yang ada, yang sudah ada, sedia ada. Okay. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas. Tadi cikgu sudah ajarlah yang 224. Hafal 224 itu. Okay. Zinc nitrat. Ya, saya tak buang masa lah. Kita terus tulis lah. Nitrat. Ya. Okay. Menghasilkan ZNO. Menghasilkan nitrogen dioksida and oksigen. Ini jangan bagi nama salah ya. Nitrogen dioksida. And then ingat 224. Kita tak payah buang masa dah sebab bila you nak ambil SPM, ini memang semua sudah ada dalam otak kamu. 224. Ini dia. Semua kita sudah study. Dia keluar soalan dalam SPM. 2 markah. 1 markah untuk bahan kimia yang tulis dengan betul. 1 markah untuk 224 ini. Maksudnya kamu seimbangkan persamaan. Okay. Now kita masuk ke bahagian modul kita iaitu muka surat 16 sehingga 18. Okay, kan? Senang saja ya. Okay. So, tengok ini. Bila kamu lihat gambar raja macam ini, tengok panaskan. Ini maksudnya di bawah tajuk kesan haba ke atas garam. Garam apa? Mesti garam karbonat sebab dia ada air kapur. Air kapur ini ialah tips. Tips supaya kamu sudah tahulah apa akan berlaku. Ini is the pemanasan ke atas garam karbonat. Okay. Ini akan masukkan lesson yang cikgu ajar sebelum ini berkaitan dengan calculation. Calculation sebab dia ada bagi nilai ini. 3.1 gram kuprum 2 karbonat dipanaskan. So, gas yang terbebas disalurkan ke sebuah tabung uji berisi air kapur. So, kita sudah tahulah semua tips sudah ada. So, dia bagi ini adalah untuk calculation. Okay, come.
Nyatakan dua pemerhatian apabila serbuk kuprum 2 karbonat ini dipanaskan sehingga tindak balas itu lengkap. Okay. So, kita buat kerja kasar lah. Kita buat kerja kasar ya. Okay, I put here. Kerja kasar. Kerja kasar. Kuprum 2 karbonat CuCO3 panas dengan kuat terurai menjadi kuprum 2 oksida and CO2. Okey, sekarang dia mau dua pemerhatian. Pemerhatian cikgu sudah kata ya, is mata kasar. Mata kasar. So, what you're going to see. Okey, tadi kita sudah ingat kan? Kuprum 2 karbonat ini, dia adalah serbuk yang berwarna hijau. So, all this you kena hafal. CuO is serbuk yang berwarna hitam apabila panas ataupun sejuk. Okay. CO2. CO2 ini kita akan terus main sini. Kita tulis air kapur menjadi keruh. Kita tak nampak CO2 itu. Tapi kita nampak air kapur menjadi keruh. Pemerhatian. Apa yang kita boleh nampak melalui mata kasar. Okey, lagi satu. Apa yang cikgu boleh nampak ya. Tengok ya. Kerja kasar sangat-sangat penting. Iaitu kita akan tulis serbuk hijau. Awal-awal ni dia dalam hijau kan. Bertukar menjadi hitam. You get full marks. That's why cikgu kata ya, ini sangat-sangat penting. Kita kena hafal. Kalau garam karbonat, tindak balas macam ini berlaku. Okay, namakan hasil tindak nama. Mesti tulis dalam perkataan lah. Hasil ialah selepas anak panah ini. Ini ialah hasil. Jangan tulis satu saja. Mesti tulis dua. Sebab untuk ini, hasil ada dua. So, kita tulis dalam perkataan iaitu kuprum. Wait lah. 2 oksida dan karbon dioksida. Ini dia. Cikgu memang nak tunjuk kamu ya macam mana kita boleh dapat markah penuh. Okay, see? Very easy. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. Oh, ini lagi senang lah. Tadi kita sudah buat kan? CuCO3 menghasilkan CuO and CO2. Okay. So, saya nak buat di sini kerja kasar juga ya. Sebagai ulang kaji ya. Okay. Now, dia kata, hitung bilangan mol kuprum 2 karbonat yang terurai oleh haba. Okey, dia mau kuprum 2 karbonat. Tadi dari soalan dia sudah bagi tahu ini ialah 3.1 gram. Kuprum 2 karbonat. So, kita cari bilangan mol ini. Okey, gram is jisim. Mol, bilangan mol, dia punya formula mesti dalam bentuk bahagi ya. Bilangan mol is bahagi. Ambil jisim bahagi dengan JMR. Okay, jisim 3.1. Cu is 64. Okay, karbon 12 campur 3 oksigen. Ini dia. So, kita akan tekan your calculator. Kita dapati jawapannya ialah 0.025. Okay, ingatlah. Okay, dalam lesson sebelum ini, cikgu ada ajar ya, the 4 step untuk selesaikan masalah tindak balas kimia. 4 step itu. Pertama, step 1, I put here, step 1, iaitu menulis satu persamaan kimia yang seimbang. Step 2, kita akan buat calculation untuk bilangan mol berdasarkan maklumat yang diberi ini. Ini ialah apa yang diberi. Kemudian dia panggil kamu
Hitungkan isi batu gas yang terbebas. Isi batu gas ini. Okay, we put here. V ialah isi batu ya, volume. Isi batu sama dengan berapa. So, I put a tick here. Ini penting ya, yang cikgu ajar punya ini. Okay, dari sini, ya kerja kasar ini, saya sudah tahu. Saya akan pergi ke step 3. Apa itu step 3? Kamu mesti bandingkan nisbah mol. Walaupun sini dia tak sebut ya. Oh ya, jawapan untuk calculation, jalan kerja itu mesti ada 4 step. Kita tak kisah dia ada di mana. Di atas ataupun ada pecahkan ada tidak. Ya, kita mesti ada 4 step. So, ini cikgu conteng di sini, ini sebenarnya ialah step 3. Step 3 ialah nisbah mol untuk yang kita tik ini. Yang kita tik ini, yaitu CuCO3 nisbah dengan CO2. Okay, 1 to 1. 1 to 1. So, mol dia berapa? 0.025 masuk ke dalam sini. Okay, now dari sini kamu boleh dapatlah jawapan untuk bilangan mol CO2. 0.025 akan jadi sama 0.025 juga. Okay, now kita akan cari isi batu gas. Okay, isi batu gas ini sama dengan bilangan mol, iaitu apa yang kita sudah cari di sini. Bilangan mol. Mesti darab punya. 24 TMQ. Kamu semak soalan di atas, memang dia bagi kamu 24 TMQ. So, ganti masuk 0.05 0.025 darab dengan 24. So, jawapannya adalah berapa? 0.6. Okay, mesti tulis unit dengan betul. TMQ. TMQ. Ini dia. Semua soalan SPM macam ini. Semua. So that's why saya memang ada pesan ya. Lesson sebelum ini yang calculation itu 4 step itu. Ini ialah step 4. Supaya kamu boleh nampak ya. Step 4. Keempat step ini bukan untuk jawab soalan untuk bab ini saja. Semua bab. Tak kisah bab mana. Dia mesti guna 4 step ini. 4 step ini. Okay. Nyatakan cation yang hadir dalam serbuk kuprum 2 karbonat. Ini ialah markah yang dia bagi you dengan free. Kita faham yang depan ini mesti untuk cation. So, you just put ion kuprum 2. Tapi you jangan pandang ini you rasa, oh why so easy? Tapi ramai budak dia akan silap juga. Ion kuprum 2. Just copy saja. Pupuk satu perkataan ion. So, nyatakan. Tak payah tulis dalam perkataan. So, budak yang lain, dia boleh bagi saya jawapan macam ini juga. It's okay. Sebab bukan nama kan. So, kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan 2 dia sangat-sangat popular. Iaitu berkaitan dengan kerang ya. Shell ya. Shell sebenarnya dia mengandungi kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Sebagai ulang kaji, kalsium karbonat maksudnya Ca2 plus, CO3 2 minus. Okay lah. Garam karbonat. So, this is a basic. Berdasarkan kepada Raja 5.2 itu, tadi gambar Raja itu, dia sudah bagi tahu kamu dia ada kalsium karbonat. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara kulit kerang ini dengan asid sulfurik. Wah, this one very easy. Buat kerja kasar. Kerja kasar kita sudah study. Logam karbonat, iaitu kalsium karbonat, tindak balas dengan asid ini
dia akan menghasilkan garam. CO3, dia mesti ada CO2 dan air. Ini dalam lesson sifat-sifat kimia untuk asid. Ada di mana lagi? Kaedah penyediaan garam terlarutkan. So, ini dia. So, kita gantikan logam karbonat ini dengan kalsium karbonat. Okey, kita copy daripada soalan saja. Okey. Now, asid sulfurik memang SPM dia anggap semua pelajar boleh hafal. Asid sulfurik adalah H2SO4, iaitu terdiri daripada ion hidrogen and ion sulfat. So, ambil ion kalsium 2 plus dengan sulfat 2 minus. Ini dua akan gabung membentuk garam. Okay, come. So, you see ya, saya sangat-sangat penat lah cikgu. You dengar saya punya lesson, you pun penat juga. Saya ulang and ulang and ulang. Semua itu adalah sepatian ion. Formula ion. Sebagai basic kamu. Okay, gabungkan SO4. Okey, belakang ini tulis saja CO2 plus H2O. Okey, and then ini automatic you sudah dapat markah dah. Sebab apa? Ya, sebab dia sudah seimbang. Dia sudah seimbang. Okey, so dia kata, merujuk kepada persamaan di atas, kita akan hitung isi padu gas karbon dioksida. So, ini pun saya akan buat kerja kasar ya. CO2 ini, dia minta kamu cari kan? CO2. Maksudnya, you akan cari isi padu ini. Okey, berapa? Dengan yang ini adalah 15 gram. Maksudnya, kamu akan pilih CaCO3 dengan CO2 untuk selesaikannya. Okay, so sama. Ini sama juga. So, you dapati sama saja. So, biasanya bila saya nak jawab satu soalan macam ini, even though saya sudah tulis persamaan di satu kan, you boleh conteng di kertas kasar saja ya. Kita tak boleh conteng di satu sana. Okay, kalau you nak, apa kamu boleh buat? Yes, kamu boleh salin semula. Okay. Cepat saja ya, cikgu tulis ini sebab kita memang anggap semua boleh buat ini dah. Dengan H2O kan? Okay, kita masukkan. Ini 15 gram. 15 gram. Ini dia nak cari isi padu. So, maksudnya I put a tick here. Tick here. Okay, kita start dengan step 2. Bilangan mol. Kita akan mula dengan bilangan mol. So, saya tulis juga kalsium karbonat. Supaya I tak akan buat silap untuk inilah. So, kalsium berapa? 40. Nampak tak? Semua dia bagi. 40. Okay, karbon 12. Campur. Berapa oksigen? Ada 3. You tengok ya, kalau kita cikgu tunjuk macam ni kan, sebenarnya tak ada masalah, kamu tak boleh buat tau. Okay, 0.15. So, mol dia 0.15. Okay, selepas mol, kita cari nisbah mol. Banyak kali ya, kita ulang benda yang sama. Nisbah mol dia. So, ambil yang 2 tik. Jangan pilih bahan yang lain. 2 ini saja. CaCO3. Nisbah CO2. You see, that's why I tell you, SPM dia sangat baik punya SPM punya soalan. Biasanya nisbahnya adalah 1 kepada 1. So, gantikan 0.15 dot 0.15. So, sudah dapat bilangan mol dia. So, sama, dia nak cari isi padu gas kan? Mesti dalam darab lah. Isi padu gas sama dengan bilangan mol darab dengan 24. 24.
Ini silap ini ialah TMQ. Buku pun salah, modul pun salah juga. Darab dengan 24 TMQ. So, kamu gantikan 0.15 darab 24. So, kita dapat jawapannya ialah 3.6 TMQ. Macam ni. Okay? Okay. We come to last question. Last. Okay. So, Raja 2.1 menunjukkan maklumat bagi tindakan haba ke atas dua jenis garam karbonat. Okay, ini senanglah sebab either air kapur, dia mesti garam karbonat. Okay, come. Nah, dia exam punya timer, maklumat dia bagi. Pepejah hijau P. Hijau ini kita sudah faham lah. Hijau ini, dia kemungkinan besar adalah kuprum 2 karbonat. Sebab cikgu sudah kata, semua garam karbonat adalah berwarna putih kecuali kuprum karbonat. Okey, hijau ada satu lagi ialah ferrum 2 karbonat. Tapi dia tak akan keluar ya. Okey, so tak apa. Kita baca habis dulu soalan dia. So dia kata hasil dia is pepejah hitam. Oh, ini ialah satu tips yang sangat-sangat penting. Pepejah hitam ini maksudnya dia CuO. Air kapur menjadi keruh ini mestilah CO2 lah. Ini kita memang boleh buat. Ini sangat penting. CuO, pepejah hitam. CuO ini mesti datang daripada apa? Dia mesti datang daripada CuCO3. So, kita boleh double check. Dari sini, CuO ini mesti Cu. Cu, sini Cu. Warna hijau. Kuprum 2 karbonat adalah berwarna hijau. Isi dia bagi tips macam ni. Okay. Pepejah putih. Tak tahu. Tak tahu apa dia sebab kebanyakan garam karbonat adalah berwarna putih. So, sini tak boleh buat. Kita pergi sebelah sini. Pakai S. Pepejah kuning apabila panas, putih bila dia sejuk. Okey, ini kita sudah hafal. Dia adalah ZNO. ZNO. Okey, ini memanglah CO2. ZNO mesti datang daripada Zn. Ya, Zn. Sini mesti Zn. Sini Cu. Ini mesti Cu. Okey. CO3. So, you boleh namakan ya dengan betul dah. Pepejah P ialah apa? Pepejah Q ialah apa? Kita buat macam ni. That's why I tell you, ini maklumat tips SPM. Maklumat ini sangat-sangat penting. Mesti hafal. Mesti hafal. Okay. Now kita masukkan ini. Kamu mestilah kena pasti ya, kamu baca soalan kena pasti kamu boleh bagi saya jawapan dalam bentuk perkataan. Ya, perkataan boleh. Ataupun you nak bagi cikgu dalam formula pun boleh. Tapi mesti betul lah. So, pepejah putih ini ialah zinc karbonat. So, kalau you nak, you boleh bagi saya jawapan macam ini. Okay, ataupun zinc karbonat macam ni. Okay, pakai X ini adalah kuprum 2 oksida. Oksida ya, ini ialah oksida ya. Pakai mesti oksida. So, CuO. You boleh bagi jawapan macam ni. So, ini ialah yang kuning, panas, putih, sejuk ini mestilah zinc oksida. ZNO. Okay. Pesanan cikgu ya. You kena ingat tau. Kuprum dia mesti ada kurungan 2 punya. Zinc tak ada. Kalau you letak, you akan dapat markah kosong. Macam kuprum patut ada. You tak letak, you pun dapat markah kosong. Okay. Tuliskan persamaan kimia bagi salah eksperimen yang bagi eksperimen. Ya. Yang memanaskan pepejah hijau P. So, ini kita memang sudah buat banyak kali dah.
Kuprum 2 karbonat kita panaskan dengan kuat akan menghasilkan logam oksidanya. Logam oksidanya at the same time membebaskan CO2. Macam ni. Senang semua SPM dia macam ni. Okey. Okey. Baki R ini boleh bertindak balas dengan asid monoplotik. Inilah kita sudah study awal-awal yang berkaitan dengan kepeisan. Kepeisan. Monoplotik maksudnya dia hanya menghasilkan 1 mol ion hidrogen sahaja. Okey. Untuk kita habiskan soalan dia, asid monoplotik berlebihan untuk menghasilkan larutan biru sebab dia ada kuprum. So kuprum itu dia mesti menghasilkan larutan biru lah, ion kuprum 2. Cadangkan asid monoplotik. So monoplotik sangat senang kita ada HCl. Sebab dia kata cadangkan you boleh bagi dalam formula. Kalau tak nak, you boleh bagi saya asid nitrik. Ini semua 1 mol ion hidrogen saja. Kita ada asid ethanoik sama. Ini contohnya. Apabila dia mengion dalam air, dia menghasilkan 1 mol ion hidrogen ini, kita panggil dia asid monoplotik. So kita ada HNO3. H+. Okay. NO3. Asid sulfurik tak boleh lah sebab asid sulfurik adalah asid diprotik. So itu saja. So now kamu boleh buat mana-mana soalan daripada mana-mana buku rujukan. So I hope you go through semua ni supaya you boleh membuka minda kamu. Sebab dia macam dia perlu ada satu link di antara satu sama lain supaya you boleh gabungkan semua yang kamu sudah study untuk menyelesaikan satu soalan. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih.